Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat. Kali ini Cikgu akan kongsikan tips-tips dan cara untuk menjawab soalan Sasbadi set 1 bahagian A, kertas 2 ya. So, di depan ni Cikgu ada letakkanlah sedikit quote lah pasal maths lah kan. So, biggest mystery of maths. Millions of years pass, millions of theorems derived, millions of formulas made, but still X is unknown. So, itulah maths, always finding the X. So, janganlah kamu pertikaikannya. Dah lama-lama, dah berdulu millions of years, still mencari X. So, janganlah pertikaikan. Okay, so jom kita teruskan. So, inilah buku dia yang kami gunakan. Cikgu gunakanlah bersama anak-anak murid cikgu lah untuk belajar. So, kita lihat ya soalan kertas 2 bahagian A. Ada 40 markah untuk bahagian A. Kamu wajib menjawab semua soalan, 10 markah. So, kita lihat soalan yang pertama. Pada rajah di ruang jawapan, lorek rantau yang mewakili set P prime kesatuan Q. Okey, kita ada set ni ya. So, kalau cikgu dapat soalan macam ni, cikgu suka gunakan kaedah Roman. Kaedah Roman ini cikgu akan letakkan nombor di setiap kawasan rantau itu. Termasuklah yang luar ni ya. 1, 2, 3, 4. Okey. So, bila dah buat, kita lihat kehendak soalan. Kita nak P prime kesatuan Q. So, P 2, 3 dalam dia kan. Kita nak prime. So, 1, 4. Q, kita ada 3, 4 dalam dia. So, kita nak kesatuan. Maka kita kena ambil semua gabungan 1, 3, 4. Kita lorekkan satu arah sahaja guna pensel. Tak payah padam nombor-nombor tu, biar je. Okey? So, kita lorekkan searah guna pensel ya. Satu arah. Jangan diwarna tau. Kita nak lorek ni by garis-garis je. Okey? Okay, next kita lihat yang ini. Raja 1 menunjukkan gambar Raja Van dengan set semester. A kesatuan, B kesatuan C. Semua ni lah. Nyatakan set yang diwakili oleh rantau berlorek. Kita ada yang rantau X sahaja berlorek. Apa hubungan dia? So, kamu boleh lihat dia hanya lorek X. Okey, kita tak kisah lagi lah. Maksudnya Y tak lorek lah. X sahaja. Ini adalah rantau yang mewakili B kesatuan C pelengkap. Kita tak mahu pun rantau B kesatuan C. So, kita punya jawapan adalah B kesatuan C pelengkap. Itulah rantau yang berlorek X. Untuk Y pula, ini adalah pertindihan antara B dan C. Tapi tak mahu langsung A. So, itu melibatkan A prime. Okey, A prime kesatuan dengan B persilangan C. Okey, markah dia satu-satu je. So, 3 markah. Okey. Soalan nombor 2. Ini adalah garis lurus AB. Okey, yang selari dengan PQ. Soalan dia cari persamaan garis lurus AB. Okey, kita nak persamaan garis lurus AB. Kamu tahu untuk mencari garis lurus ni Y sama dengan MX tambah C kan. So, kita kena cari M kecurunan dan juga C dia punya pintasan Y. Tapi untuk melakukan itu, kamu perlukan sekurang-kurangnya 2 titik lah. 2 pasang titik koordinat. So, kita terpaksa menggunakan bantuan garisan PQ. Sebab PQ sahaja yang ada 2 koordinat ya. Di sini 0, -4, sini 92. Okey. Untuk mencari kecerunan dia lah. Sebab kecerunan dia sama. Dia selari. Okey, kita andaikan yang ini 0, -4 ini adalah X1, Y1, 92 adalah X2, Y2. Kita tahu rumus kecerunan adalah ini kan. So, kita hanya buat penggantian sahaja. Y2, okey. Nombor 2 ni tolak -4 menjadi tambah lah ya. 9 tolak 0, kita akan dapat 2/3. So, ini kita punya kecerunan untuk garis PQ dan juga AB. Okey, bila dah tahu M 2/3, kita ada koordinat -6, 0, kita gantikan dalam persamaan umum, bentuk umum garis lurus. Kita akan dapat macam ni. Okey, 2/3, yang ni M, ini Y, 0 ni, -6 ni X. So, kita boleh mencari C kita adalah 4 dan seterusnya kita gantikan nilai C dan M bagi garisan AB ke dalam persamaan garis lurus ini. Okey. Y dengan X tu biarlah. So, kita dapat Y sama dengan 2/3 X tambah 4. Okey. So, inilah bentuk persamaan garis lurus AB yang kita mahu. Kita tak boleh cari straight away guna AB ya. Sebab maklumat tak cukup. Sebab tu kita gunakan PQ. Soalan minta cari persamaan garis lurus AB. So, C ni, pintasan Y mesti merujuk kepada garisan AB. Bukan yang PQ ni ya. 3 markah ya. 1 markah mencari kecerunan, 1 markah mencari pintasan Y dan 1 markah lagi adalah persamaan. 3 markah. Soalan yang ketiga,
Okey, Rajah menunjukkan graf bagi Y sama dengan 5 cos NX tambah C, dengan C dan N ialah pemalar. Okey, tentukan nilai C, N dan P. Untuk menjawab soalan ini, kamu perlu ingat semula buku teks kamu ada nota ini, muka surat 188 kalau cikgu tak silap. Okey, secara umumnya inilah dia punya rumusan. Kita lihat kepada cos. Okey, 5 cos NX tambah C kan. So, di sini kita punya 5 ni adalah nilai A kita. Okey, apa itu A? A adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Okey, maksimum graf itu naik 5, turun 5. Itu maksud dia. Okey, N kita sini adalah B. Okey, B di sini merujuk kepada tempoh, di mana tempoh dia kalau fungsi kosinus 360 per B. Okey, tempoh kalau maksudnya satu kita lengkap bagi kosinus sini sampai sini 240 darjah, ya. Maksudnya 360 darjah ni kita bahagi dengan B ataupun N dalam soalan ini, kita akan dapat 240 darjah. Manakala C di sini adalah kedudukan graf, okey. C akan menjadi positif kalau graf beranjak berapa unit ke atas paksi X. Dia akan jadi negatif kalau graf beranjak beberapa unit ikut C lah, menegak ke bawah paksi X. Kamu boleh tengok kita punya graf ni, dia punya paksi simetri dekat 2. So, dia beranjak naik atas 2 unit. Okey, jom kita jawab. So, kita tahu kita punya A 5. A tu amplitude lah kan. Maksimum 5, minimum 5. Okay, maksimum 5 dia akan konsisten 5. Okay. So, kita boleh tahulah kita punya nilai C, N dan P ni sebenarnya. Okay, kita lihat ya. Didapati graf beranjak 2 unit secara menegak ke atas paksi X. 2 unit. Okey, itu merujuk kepada C lah. Maka C kita 2. Seterusnya tempoh. Tempoh bagi kitaran kita 240 darjah. So, kita buat je guna rumus tadi. So, kita dapat nilai N kita 3 per 2. Dan seterusnya P adalah 2 tambah 5. 7. Okey, kalau ikut soalan, dekat bawah ni dia tulis negatif P tau. Tu typo ya, sepatutnya negatif 3 ya. So, kita punya jawapan C adalah 2. N adalah 3 per 2. Dan P adalah 7. 3 markah. 1 markah setiap 1. Okey. So, soalan keempat. Sebuah syarikat membeli 3X tolak 10 buah kerusi pejabat dengan harga RM7X setiap satu. Syarikat itu telah membayar 2,184 untuk kesemua kerusi itu. Berapakah bilangan kerusi pejabat dibeli oleh syarikat itu? Okay, ini bilangan, yang ini harga. Ini adalah soalan kuadratik. Okey, bentuk dia. So, bilangan kerusi darab harga kerusi dapat jumlah bayaran. So, kita kembangkan, kita akan dapat 21X kuasa 2 tolak 70X tolak 2,184. Kita bawa lah ni ke kiri. Sebab kita nak jadikan dia sama dengan kosong. Okey. So, di sinilah masalah selalunya akan muncul. Soalan nampak senang tapi pelajar tak dapat markah. Kenapa? Kita tengok ya. Di sini, 21, 70 dan 2184 ini dia masih ada faktor sepunya terbesar. Sebelum kamu memfaktorkan dia, kamu kena lihat dulu ada lagi tak faktor sepunya terbesar. Kalau masih ada, kamu kena selesaikan. Macam ini kita kena bahagi 7. So, kita pun dapat 3X kuasa 2 tolak 10X tolak 312 sama dengan kosong. Sebelum kamu tekan lagi kalkulator kamu cek lagi. Adakah nilai X kuasa 2 kamu ini perkali dia positif? Kalau dia positif, yes, selamat. Kamu tekan je EQN. Kamu akan dapat nilai X adalah negatif 26 per 3 atau X adalah 12. Cikgu suka ajar student cikgu macam ni lah. Kita tulis dulu jawapan kalkulator. Kiranya kita ni buat macam cheat lah. Okay? So, bila dah tahu nilai ni, kita masukkanlah. Kita tahu nak masukkan dalam kurungan kan? Kita darab silang. 3 darab X, dia pecahan. 3 darab X, kamu dapat 3X. Negatif 26, kita pindah ke kiri jadi positif sama dengan kosong. Kita kan nak sama dengan kosong kan nanti yang pemfaktoran tu, yang kurungan tu. Sama macam X sama dengan 12. Kita pindahkan 12 sekali dengan X, dia jadi X tolak 12 sama dengan kosong. So, nilai ini yang kamu letak dalam kurungan. Sama dengan kosong. Okay? So, soalan minta kita cari bilangan kerusi pejabat. So, logik ke nilai negatif. Kita kena ambil nilai yang positif, 12. So, X adalah 12. Kita pun gantikan dalam 3X tolak 10 untuk bilangan kerusi. Kamu akan dapat 26 buah kerusi. Okay, so markah dia yang pertama adalah pada bentuk ini yang termudah ya. Kalau kamu lupa memudahkan, kamu tak akan dapat full mark lah. Dapat markah tapi bukan full mark lah. Okay, next markah dia adalah pada pemfaktoran. Satu lagi markah pada nilai.
kedua-duanya ditunjukkan, 1 markah adalah pada bilangan kerusi yang dibeli. Misal kata kamu tidak mempermudahkan, ini tidak ada. Tidak ada. Contoh ni tak ada, kamu tak layak dapat markah yang ni ya. Okey, so kamu dapat 2 markah sahaja. Okey, macam tu ya. So rugilah 2 markah kan. Jalan kerja macam dah lengkap, dah yakin tapi dapat 2 je daripada 4. So sayanglah, kamu kena sayang markah kamu tu. Okey, next yang kelima. Rajah 4 menunjukkan suatu gabungan pepejal yang terdiri daripada sebuah hemisfera dan sebuah silinder tegak. Hemisfera, silinder tegak. Okey, ada tinggi 5 ya. Diberi bahawa luas permukaan hemisfera itu ialah 693, iaitu yang lengkung ni sahaja. Menggunakan pi sama dengan 22/7. Okey, kamu kena gunakan nilai ini, kamu kena gantikan dalam pengiraan. Jangan biarkan dia sebagai pi sahaja. Mesti digantikan nilai. Okey? Hitung isi padu dalam sentimeter padu gabungan pepejal itu. Di sini kamu tidak diberikan maklumat jejari, tetapi kamu ada maklumat luas permukaan. So kita akan gunakan maklumat ini untuk mendapatkan jejari bagi hemisfera dan silinder ni. Jejari mereka sama. Kita tahu rumus bagi hemisfera adalah separuh daripada 4 pi j kuasa 2 sama dengan 693. Kamu kena buat pi ni, kamu kena gantikan 22/7 ya. Okay, ni 2 kali 2 lah, potong. So dapat 2. Kita pun dapat nilai J 10.5 cm, barulah kita boleh kira isi padu gabungan. Okey, untuk hemisfera 1/2 daripada rumus sfera 4/3 darab pi, okay, gantikan 22/7 darab J kuasa 3. Isi padu silinder adalah luas bulatan tapak dia darab tinggi 5. Okey, ni pi J kuasa 2 darab 5. Kamu akan tambahkan dan jawapan dia 4158 cm padu. Okey, so markah dia di sini ada 5 markah. 1 markah kamu gunakan rumus yang betul untuk hemisfera, luas dia, dan mendapat nilai J. Seterusnya menunjukkan mana-mana salah satu pengiraan isi padu ini. Jika kamu kirakan sekali macam cikgu buat, okey, markah di sinilah. Kalau kamu kira asing-asing, markah masih ada. Dan seterusnya membuat penambahan nilai yang betul dan jawapan akhir 1 markah. So 5 markah. Okey. Soalan yang ke-6. Tentukan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. 6pi kuasa 2 tambah 8pi ialah satu pernyataan. Benar atau palsu? Okey, sekarang ni apa maksud pernyataan? Pernyataan adalah sesuatu yang kita boleh tentukan kebenarannya. Jika kita ada pemboleh ubah dalam ungkapan, kita tak boleh cek pun. P ni apa? Tak boleh cek. Ni apa? Tak boleh. Kita meragui. Kita macam tak tahu nak kata benar ke palsu. So, ini bukan pernyataan. Maka seluruh ini adalah palsu lah. Bila dia kata ini adalah suatu pernyataan, itu adalah palsu lah. Ya, sebab 6pi kuasa 2 tambah 8pi bukan pernyataan. Okey, seterusnya bentuk satu kesimpulan induktif yang kuat bagi urutan nombor 6, 52, 180, 432 dan seterusnya yang mengikut pola berikut. Okey, jangan takut kalau kamu nampak soalan ini, sebenarnya senang sahaja. Pertama, kamu jangan pandang yang belah kiri ni, tutup je. Apa yang kamu boleh lihat, tengok sini kita ada 7, okey. Berulang sama semua 7. Lepas tu kita ada kurungan, nombor dia berubah-ubah. Semuanya tolak. And then kita ada nombor juga tapi semuanya berubah-ubah. Okey, kita kaitkan dengan dia punya urutan. Ini adalah yang pertama, ini yang kedua, ini ketiga, yang ini keempat, betul tak? Kamu boleh nampak 1, 4, 9, 16 ini adalah kuasa 2 sempurna. Kita boleh terus katakan ini adalah n kuasa 2. 1, 8, 27, 64 ini adalah kuasa 3. Maka ini adalah 7n kuasa 3. So, cara penulisan kita tulis macam inilah. 7n kuasa 3 tolak n kuasa 2. Kalau kamu tulis kurungan tak ada masalah, tak salah pun. Okay? Di mana n adalah 1, 2, 3, 4 dan 3 kali dot. Sampai 4 lah. Sebab dia bagi sampai 4 ni, kamu kena buat sampai 4. Kalau buat tak cukup, salah lah. Okay, dot, dot, dot. So, markah dia di sini, 1 markah untuk pernyataan yang ni palsu, 1 markah untuk 7n kuasa 3 tolak n kuasa 2 dan 1 markah untuk nilai n ini. Kalau kamu dapat nilai n betul tapi depan salah, kamu tak dapat markah lah, kosong ya. Sebab ini wajib betul yang depan baru boleh bagi markah yang belakang. Okey? Nombor 7. Dalam suatu kelab komputer, bilangan ahli lelaki ialah 412 asas 5 dan bilangan ahli perempuan ialah 103 asas 7.
Hitung beza antara bilangan ahli lelaki dengan bilangan ahli perempuan dalam asas 4. Okey, untuk mengira asas 5 dan ini asas 7, lepas tu kita nak ke asas 4. So, pertama kita kena lihat dululah, kita kena buat penukaran ke asas 10 nanti ya. So, bilangan ahli lelaki 412, kita cerakinkan untuk mencari nilai dalam asas 10. Okey, ini nilai tempat dia 5 kuasa sifar. Okey, darab 2. 1 ini 5 kuasa 1 darab 1 tambah yang 4 ini 5 kuasa 2. Nilai tempat itu yang ikut asas. Kalau ni asas 5, maksudnya kita 5 kuasa sifar, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2 dan seterusnya. Okey. Next kamu tekan di kalkulator dapat 107 asas 10. Okey, lepas tu untuk ahli perempuan 103 asas 7, kita akan tukar ke dalam asas 10 juga. Nilai tempat nombor 3 adalah 7 asas kosong. Yang sini 7 asas 1. Yang depan 7 asas 2. Cerakinkan dan tambah, kamu akan dapat 52. So, kita nak cari beza mereka, kita pun tolaklah. 107 tolak 52 dalam asas 10, kita dapat 55. Sekarang 55 ini kita kena tukar ke asas 4. Kita buatkan kaedah pembahagian berulang. Ini yang mudah ya. 55 bahagi 4. So, cikgu suka tulislah dekat tepi ni ya. Tulis dekat sini baki. Dia masih sebaris dengan yang pembahagian pertama ni, baki. 55 kamu bahagi 4, kamu akan dapat 13. Okey? 13. 3/4. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 13. 3/4. So, apa yang kamu boleh buat? 13 letak di sini. 3 adalah baki. 4 itu adalah asas 4 lah. Okey, bila kamu buat lagi 13, kamu bahagikan kepada 4, kamu akan dapat 3 1/4. Okey, 3 1/4. Lagi sekali 1 ini adalah baki, 4 kita buat dekat sebelah kiri. Sekarang 3 nak bahagi 4 tak boleh, so kita carry je nilai 3. Tak boleh bahagi kan? So kita baca dari bawah ke atas. 3 1 3 asas 4. Okey? Macam inilah kita kira. So markah dia, 1 markah dekat bilangan ahli lelaki, 1 markah dekat bilangan ahli perempuan, 1 markah tolak dalam asas 10. 1 markah dapatkan pembahagian berulang ni yang betul dan jawapan akhir kita. Okey? So itulah 5 markah. Next, Puan Agatha mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak 63,700 pada tahun 2020. Beliau telah mendermakan 200 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. So ini akan dapat pengecualian cukai lah ya. Okay, jadual 1 menunjukkan pelepasan cukai yang dituntutnya. Okay, ini semua yang dituntut lah. Okey, individu 9,000 lah had dia. Gaya hidup 2,500 dia punya had tapi tak sampai, so dia boleh claim full. Anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun, RM2,000 seorang. So dia claim 4,000, maka 2 orang anak lah tu ya. Okey, insurans Hayat dan KWSP, kedua-dua ni gabungan dia ada had 7,000, so dia claim 6,200. Insurans perubatan had 3,000, dia claim 1,500. Okey. So, ini adalah jadual bagi banjaran pendapatan bercukai. Okay? Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Agatha bagi tahun tersebut. So, jom kita buat pengiraan dia. So, ini tadi soalan kita. Okay. Untuk pendapatan bercukai, kita perlu tahu jumlah pendapatan tahunan, tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. Pendapatan tahunan 63,700 lah. Okay, tolak pengecualian cukai derma 200. Okey, lepas tu kita tolak semua ini. Yang dia mohon ni, dia layak dapat semua kan? Okey, tolak je semua. So, kita dapat 41,000 adalah pendapatan bercukai. So, 41,000 ni, kita lihat pada jadual ni, 41,000 adalah di sini. Okey? Di sini Yang kedua ni. Dalam kategori RM35,001 hingga RM50,000. So, 41,000 di sini. Untuk 35,000 yang pertama, kamu terus ambil dia punya cukai dasar 600. Okey, cukai bagi 35,000 pertama itu cukai dasar dia lah 600. Selepas tu kita kena consider baki dia. So, cukai atas baki berikutnya. So, 41,000 kita kena tolak dengan 35,000. Bukan 35,001 35,000. Sebab kita dah consider 35,000 yang pertama. So, tolak 35,000. Yang baki itu nanti kita kena darab dengan 8% kadar dia. Okey, maksimum dia boleh sampai 1,200 lah. Okey, yang ini dapat 480. Maka cukai yang dia perlu bayar, tambahkan 600 dan 480, 1,000
Okey. Dia tidak layak mendapat rebat lah, sebab kalau pendapatan bercukai bawah 35,000 yang kategori yang pertama yang atas ni sahaja yang layak mendapat rebat RM400. Dia tak layak lah. So ini sahaja. Okey. So markah, 1 markah untuk pendapatan bercukai. 2 markah di sini ya, mendapat ni pengiraan dan jawapan dia, and then 1 markah pada cukai atas baki berikutnya, 1 markah pada jawapan akhir. RM1,080. Okey. Nombor 9. Jadual menunjukkan 2 jenis pasu yang dibeli oleh Azlizah dan Deva di sebuah kedai bunga. Menggunakan kaedah matriks, hitung harga sebuah pasu besar dan harga sebuah pasu kecil. Soalan minta pasu besar dan harga pasu kecil, bukan XY, okey? So, kita katakan X adalah pasu besar, Y adalah pasu kecil. Jawapan kita nanti, ingat bukan XY tau. Kita kena keluarkan, kita kena sebut harga pasu besar, harga pasu kecil. Sebab soalan minta harga, bukan minta XY. Okey, so jom kita buat. Daripada sini, kita tahu 3, kita kata pasu besar adalah X kan. So, 3X yang Azlizah beli, tambah 5Y, dia bayar 37. So, ni. 37.0 cikgu ambil sebab dia ada sampai 27.8 ni untuk yang kedua ni. 4X tambah Y sama dengan 27.8. Cikgu nak bagi sama dia punya nilai perpuluhan ni. Okey. So, dah dapat macam ni persamaan. Kita tukarkan dalam bentuk matriks. 3, 5, 4, 1, XY. Okey. XY nombor. So, sini mesti XY. Sama dengan 37.0, 27.8. Okey. Next, kita tinggalkan sahaja XY belah kiri. Kalau kita punya matriks bawa pergi sebelah ni, kiranya kita nak matriks songsang di sebelah ini. 1 per A darab D, 3 darab 1, tolak B, tolak B dengan C. B darab C, 5 darab 4. Okey? Lepas tu kita tukar kedudukan A dengan D, tukar tempat, jadi 1, 3. Lepas tu B dengan C tukar simbol, yang positif jadi negatif. And then kita salin je 37 dengan 27.8 ni. Lepas tu, kamu akan dapat 1 per negatif 17. 2 ini kamu boleh buat pendaraban matriks. Okay. First row, first column. Second row, first column sini. Okay, nanti kamu boleh buat lah. Kalau kamu terlupa kaedahnya, cikgu tunjukkan. Okay, kalau cikgu buat pendaraban matriks, cikgu buat kaedah ini. Ini matriks yang pertama kan. 1, negatif 5 ni. Okay, cikgu letak kiri lah. 1, 1, negatif 5, negatif 4, 3. Kalau nak buat jalan kerja ni, contoh tempat lain lah. Walaupun padam. Kalau ada ruang lebih, tulis. Jangan padam. Biar je. Kalau contoh tepi ni, kena padam lah. Okay, next yang ini, matriks kedua belah atas. 37.0 dengan 27.8. So, apa yang kamu boleh buat? Ambil pensel. Okay, ambil pensel buat garisan. Okay, ni garisan ni. Untuk baris pertama, okey, ni ada 2 baris matriks ni. Matriks yang ke atas ni ada 1 lajur. Okey, garis. Nampak tak ada 2 persilangan di sini? Ada 2 persilangan. So, untuk setiap persilangan tu kita buat pengiraan dia. Okey. So, untuk setiap persilangan, contoh yang persilangan yang pertama ini adalah di antara 1 negatif 5 dengan 37. Itu memaksudkan 1 darab 37. Okey, ini 1 darab 37. Okey, tambah, dia mesti tambah tau. Tambah, apa nampak ni tambah ni? Okey, tambah negatif 5 darab 27.8. Tapi kalau tambah negatif, jadi negatif lah. Okey, jadi negatif. Okey. Lepas tu yang bawah ni pula, negatif 4 darab 37. Okey. Tambah 3 darab 27.8. Okey, ini jadinya. Okey, ini untuk guide kamu lah. Ini untuk guide kamu buat pengiraan matriks. Selepas itu kamu selesaikan, dapat macam ni lah. Okey, kamu akan dapat 6 dan 3.8. Jangan tinggalkan macam ni. Kamu kena keluarkan sebab soalan minta harga pasu besar dan harga pasu kecil. Kamu kena keluarkan macam ni dalam RM. Okey? So, markah dia 1 markah pada salah satu persamaan yang ditunjukkan. 1 markah pindahkan ke dalam bentuk matriks. 1 markah lagi bila kamu buat matriks songsangan ni susunan dia betul. Jangan terbalik-terbalik ya. XY belah kiri ya. 1 markah. And then jawapan kamu ni 1 markah setiap 1. Okey, ini jangan terbalik tau. Sama dengan ni, follow je. Okey, jangan tiba-tiba XY pergi kanan, tak mau. XY ni perkara rumus, dia di kiri. Soalan nombor 10.
Rajah menunjukkan 4 kad huruf di dalam kotak A dan 3 kad nombor di dalam kotak B. Okay, NEXT 1, 2, 3. Satu kad dipilih secara rawak dari setiap kotak. Ambil satu kad dari kotak A and then kotak B pula. Okay? So, senaraikan ruang sampel. Lepas tu yang B hitung kebarangkalian pula. So, kita lihat dulu. First, kita senaraikan ruang sampel kita. Okay? S lah. Ruang sampel S sama dengan. Lepas tu, kita buat curly brackets. Setiap pairing itu, kita buatkan dia punya individual bracket. Kurungan dia sendiri. So, N mungkin boleh dapat dengan 1. N dapat dengan 2. N dapat dengan 3. Okay? N1, N2, N3. Atau E1, E2, E3. X1, X2, X3, T1, T2, T3. So, kaedah kamu nak guna rajah pokok boleh, jadual boleh, list terus pun boleh macam ni. Selepas itu, kita hitung kebarangkalian bahawa satu huruf X dan satu nombor ganjil dipilih. Okey, dia nak done. So, kamu mesti betul kedua-dua situasi ni. Huruf X ada, nombor ganjil ada. So, kita ada X1, X2, X3. Tapi X2 ni maksudnya X dan nombor genap, so tak mau. Kita nak X1 dan X3. Okey, so kebarangkalian dia adalah yang ini kita buat guna rumus. Okey, kita sini kita punya huruf X ada 1 kan? 1/4. Darab dengan nombor ganjil kita ada 2, 2/3. Kita dapat 1/6. Yang kedua, huruf konsonan dan nombor genap tidak dipilih bersama. Okey, maksudnya konsonan, nombor genap ni tak maulah. Okey, so kita nak huruf konsonan dan nombor ganjil dan juga kebarangkalian huruf vokal dan nombor genap. Dia tak boleh sekali. Okey. So kita pun kita buat guna rumus. So tengok ya, bila huruf konsonan dan nombor ganjil. Konsonan dalam kotak A ada 1, 2, 3. So 3/4. Dan nombor ganjil di sini ada 2. So darab 2/3. Okey. Lepas tu, ini kita boleh guna rumus ni sebab ini adalah perkara tidak bersandar. Peristiwa tidak bersandar. So, kita boleh gunalah. Next, kita nak huruf vokal. Kalau vokal 1/4 darab dengan nombor genap 1/3. So, kita dapat 7/12. Okey. So, markah untuk ruang sampel dia 2. Untuk yang pertama ni 1. Yang kedua ni jalan kerja 1, jawapan 1. Okey, sebenarnya ada kaedah alternatif. Kaedah alternatif dia seperti ini. Kita tahu ruang sampel kita ada 12. Bilangan dia lah. Bilangan ada 12. So, kita katakan A itu adalah peristiwa bahawa satu huruf X dan satu nombor ganjil dipilih. Ya, ni ya. Maka kita punya A, kita senaraikan X1, X3. So, bilangan unsur untuk peristiwa A ini ada 2 sahaja kan? So, 2/12. Ataupun 1/6. Jawapan dia sama je. Kalau soalan B pula, kita katakan B kedua kan, kita buat B lah pula. Katakan B, peristiwa bahawa huruf konsonan dan nombor genap tidak dipilih bersama. So, kita listkan semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ni kita list. So, NB ada 7. Maka PB 7/12. Jawapan akan sama. Okey? Markah pun sama. Tak ada masalah. Dia memang ada kaedah alternatif ni. Tak ada masalah ya. So, kita dah selesai untuk kertas 2 bahagian A, kertas model SPM, okey, bagi keluaran terbitan Sasbadi. Cikgu harap video ini membantu. Jika ada soalan, tanya di ruang komen, insya-Allah. Kalau cikgu ada kesempatan dan masa, cikgu akan membalas kamu punya komen-komen, okey? So, thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.